Saya jemput Pak Bunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Tan Sri Yang Dipertua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ayat 2 hingga 3 surah At-Talaq yang berbunyi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Maksudnya, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang terlintas, yang tidak terlintas di hatinya. Dalam ayat yang lain dari surah Al-A'raf ayat 96, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Ayat Al-Quran yang saya baca tadi sewajarnya menjadi garis panduan kepada kerajaan dalam menentukan polisi dan hala tuju negara sesuai dengan Islam sebagai agama resmi persekutuan, termasuklah berkaitan dengan ekonomi negara. Ini kerana Islam adalah penyelamat dan penyelesai kepada apa sahaja kemelut dan permasalahan negara. Kalimat takwa sering diperingatkan di mimbar masjid pada hari Jumaat. Namun kepahaman dan aplikasi terhadap konsep takwa tidak dikaitkan dengan urusan pentadbiran sebuah negara. Lantaran itulah negara tidak bebas dari amalan riba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bebas dari amalan rasuah, salah guna kuasa untuk mengumpul kekayaan bagi kepentingan sendiri dan sebagainya. Para ulama seperti Imam Nawawi, Ibn Katsir dan yang lain-lain menjelaskan bahawa takwa itu adalah mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dalam arti kata yang lain, menjaga diri daripada kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ke-96 surah Al-A'raf, Allah menyebut kalimah berkat. Menurut para ulama, berkat itu ada dua jenis, iaitu hakiki dan maknawi. Berkat yang hakiki ialah seperti hujan yang membawa kesuburan bumi, maka teraturlah tumbuhan dan keluarlah segala hasil bumi. Atau terbukalah fikiran manusia menggali harta dan kekayaan yang terpendam dalam perut bumi itu, seumpama besi, emas, perak, logam, minyak, gas dan sebagainya. Atau mengatur perkebunan yang luas, menyuburkan ekonomi pertanian, seumpama padi, kelapa sawit, getah dan lain-lain lagi. Manakala berkat yang manawi pula ialah timbulnya fikiran-fikiran yang baru dan petunjuk daripada Allah, baik berupa wahyu yang dibawa oleh Rasul atau ilham yang ditumpahkan kepada Allah kepada orang-orang yang berjuang dengan ikhlas. Justru keberkatan dalam kehidupan adalah penting kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Kerana beriman dan bertakwa dalam konteks yang sebenarnya akan mendatangkan keberkatan dan kehidupan. Pada bunta bimbang, negara dan rakyat tidak ada keberkatan dalam kehidupan akibat negara masih lagi bergelumang dengan amalan kemungkaran. Pendapatan negara masih lagi bergantung dari sumber yang haram dan subahat, aktiviti kemaksiatan berleluasa tanpa ada sekatan melalui proses undang-undang dan sebagainya. Justru sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka akan diberikan kepada jalan keluar, yakni daripada perkara yang haram ke perkara yang halal, daripada kesempitan kepada keluasan, daripada neraka kepada surga, memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, diberi kecukupan, dipermudahkan segala urusan, dijauhi daripada segala perkara syubhat dan kesusahan ketika mati. Tan Sri Yang Dipertua. Namun ukuran dan nilai takwa kepada orang yang bergelar pemimpin adalah keadilannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabut taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran kerana Allah dan saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil kerana adil itu lebih dekat bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan. Salah satu di antara keadilan adalah memberi peruntukan yang sama rata kepada semua ahli-ahli pembangkang, sebagaimana semua ahli-ahli kerajaan tanpa syarat yang menyusahkan. Di mana yang bertua? Tan Sri Yang Dipertua, para Bunta melihat bahawa bajet 2025 yang dibentangkan masih tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat
akan janji-janji manis sama ada yang terkandung dalam manifesto PH yang bertajuk Kita Boleh, tawaran manifesto PH ke-15, atau melalui ucapan-ucapan ketika kempen atau di luar kempen yang kononnya mahu memberikan pendidikan percuma, menghapus tol, menurunkan harga minyak, memasukkan hutang PTPTN dan sebagainya. Antara kandungan buku manifesto PR15 PH, pertama, peruntukan kawasan sama rata. Harapan bakal menyediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya sama rata bersemua wakil rakyat parlimen tanpa mengira parti kerana mereka mewakili kepentingan rakyat di kawasan itu. Peruntukan dana juga perlu disalurkan melalui parlimen dan bukannya penjabat Perdana Menteri. Yang kedua, bebanan hutang PTPTN, pengampunan hutang PTPTN bersasar. Untuk mengatasi masalah pinjaman pendidikan tidak munasabah dalam kalangan siswa termasuk keberhutangan PTPTN pula, program pemansuhan hutang bersasar khas kepada golongan miskin dan isi rumah B40 akan diperkenalkan. Jadual pembayaran semula PTPTN pula akan dilaksana berdasarkan gaji bagi graduan baru bermula 4,000 dengan peratusan meningkat mengikut gaji. Yang ketiga, beasiswa B40. Dalam masa yang sama, lebih banyak beasiswa akan diperkenalkan mencakupi golongan B40 untuk mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman PTPTN. Persoalannya, sejauh mana kerajaan bersungguh-sungguh merangka mekanisme ke arah pengampunan hutang PTPTN bersasar tersebut. Tambun sering menyebut maha kaya. Siapa golongan maha kaya? Ramai ahli parlimen berbahas menyebutkan perkara ini. Mengapa begitu sinis dan bencinya dengan si maha kaya? Kalau rakyat sama ada penyewa awam, ada pendapatan bulanan mencecah belasan ribu ke atas, itu kerana pencapaian mereka dalam perkhidmatan awam, naik pangkat, naik grade dan naik gaji. Manakala rakyat biasa yang bukan penyewa awam, mereka boleh jadi terlibat dengan perniagaan, peternakan, pertanian dan sebagainya. Mereka ini berinisiatif, berdaya saing, bersungguh dan tekun sehingga memperoleh pendapatan mencecah belasan ribu. Saya percaya mereka adalah pembayar cukai yang konsisten, yang Islam sudah tentu tunaikan zakat dan bersedekah kepada asnaf yang berhak. Jadi tidak salah mereka bergelar menjadi kaya raya. Sepatutnya kerajaan kejar dan cari si maha kaya yang dapat projek kerajaan, culas untuk bayar cukai, tidak juga bayar zakat, tidak bersedekah, bahkan mengambil peluang untuk jadi kaya melalui projek-projek semua ini. Parti Buntag ingin bangkitkan isu guru kafah. Guru kafah bukan penyewa awam. Jawatan mereka kontrak. Allowance yang diberi antara 1,000 ke 1,500. Tidak ada kenaikan allowance yang tetap. Tidak ada kenaikan pangkat. Tidak ada pencen. Tidak ada gratuiti setelah tamat perkhidmatan. Tidak ada kemudahan-kemudahan lain seperti kos rawatan casbat dan sebagainya. Tidak ada skim pembiayaan pembelian kenderaan dan perumahan. Guru kafah berkhidmat secara istiqomah dari mulai lantik sehingga tamat perkhidmatan. Allowance yang diterima sekalipun puluhan tahun mengajar difahamkan tidak sampai pun 2,000. Guru-guru kafah ini ada kelayakan akademik, paling kurang SPM dan 4 sanawi. Mereka juga ada STAM, ada STPM, diploma, bahkan ada degree. Sudah sampai masanya guru-guru kafah ini dilantik sebagai penyewa awam, sebagai penjawat awam, sebagaimana guru-guru di Kementerian Pendidikan. Allowance atau gaji dibayar mengikut kelayakan akademik yang ada pada mereka. Mereka ada keluarga, mereka ada anak-anak, mereka juga ingin memiliki kereta dan rumah kediaman. Namun dengan slip allowance yang diterima, sukar untuk buat pinjaman dengan bank bagi membiayai pembelian. Jelas sikit Parti Buntag, boleh tanya soalan? Bagi. Saya setuju dengan apa yang Mahathir Parti Buntag maklumkan tentang guru kafah. Saya cuma nak tahu tentang guru pasti macam mana pula Mahathir Parti Buntag. Saya tak akan jawab. Kerajaan mengumumkan sumbangan khas guru pasti itu swasta PAS punya. Ini kerajaan punya di bawah pentadbiran JAKIM. Kerajaan ada bajet, mana sama? Gelotong apa yang tak erti. Mana sama pasti dengan guru kafah? Guru kafah milik kerajaan, pasti milik PAS. Tapi mereka manusia juga, mereka patut. Betul, mereka manusia. Tak ke? Jangan ngomong saya. Ataupun kalau kerajaan swasta mengumumkan lain, sumbangan khas RM500 kepada bukan guru manusia, kafah, guru pasti guru bukan tamir, manusia. imam, bila dan lain. RM500 setahun. Alaikah dengan sumbangan sebanyak itu sepatutnya dinaikkan kadar allowance mengikut tahun bagi menghargai sumbangan mereka dalam pendidikan dan agama. Berkaitan dengan lepasan, saya juga ingin bertanya, berkaitan dengan lepasan beberapa institusi pengajian Islam dan dakwah
di bawah JAKIM seperti Ibn Sabah, Ikmah Sarawak. Saya ingin tahu ke mana hal tuju pelajar-pelajar lepasan Institut Pengajian Islam dan Dakwah. Mereka ini sebahagian pelajar mungkin mu'alaf. Adakah kerajaan memberi peluang pekerjaan untuk mereka berkhidmat dalam bidang dakwah di pendalaman Sabah dan Sarawak? Kerana ramai para mu'alaf di Sabah dan Sarawak, kalau tidak dibimbing sepenuh masa, akidah mereka akan tergelincir, amalan cara hidup Islam tidak dihayati, dan saya dapat tahu surau bahkan masjid ada didirikan di perkampungan mereka, tetapi disebabkan tidak ada petugas dakwah sepenuh masa menjadi pembimbing fardhu ain, menyebabkan amalan cara hidup Islam tidak dihayati. Justru JAKIM perlu mewujudkan pegawai dakwah sepenuh masa yang boleh tinggal di kawasan pendalaman bagi tujuan dakwah dan membimbing amalan fardhu ain kepada saudara-saudara baru. Yadib ada da'i, tetapi masih tidak cukup untuk mengimbangi keperluan dakwah di pendalaman. Isu yang lain saya ingin bagikan berkaitan dengan beras tempatan. Baru-baru ini saya bertanya Menteri Pertanian berkaitan dengan beras tempatan yang hilang dari kilang. Isu beras tempatan sudah hampir 2 tahun tiada di pasaran. Terbuka sama ada pasaran besar atau kedai runcit di kampung-kampung. Menteri jawab baru nak wujudkan peraturan baru. Baru nak siasat. Baru nak minta bahagian kawal selia padi beras memantau ke kilang-kilang untuk melawat. Setelah isu ini 2 tahun berlarutan. Maknanya selama 2 tahun kerajaan tidak buat kerja untuk mengatasi masalah beras tempatan yang hilang daripada kilang-kilang. Isu ini dah sering kali dibangkitkan di Parlimen. Bila ditanya, baru sekarang kerajaan nak wujudkan peraturan baru. Itu bila ditanya, kalau tak tanya langsung tidak tindakan yang dibuat oleh kerajaan. Ternyata kerajaan gagal menangani isu ini dengan baik. Yang kedua, isu tanah terus dan tanah yang direhatkan semusim atau 2 musim. Ini jawapan Menteri dalam sidang penggal yang lepas. Menteri jawab petani yang rugi akibat tanah terus akan dapat bantuan bencana. Tetapi apabila para petani memohon bantuan, mereka diberitahu tanah terus bukan bencana dan mereka tidak layak mendapat bantuan. Justru supaya petani yang rugi akibat tanah terus disenaraikan untuk layak menerima bantuan. Menteri juga ada menyarankan berkaitan dengan tanah terus dengan saranan tanah tersebut perlu direhatkan semusim atau 2 musim bagi memulihkan tanah-tanah tersebut diselenggara. Dibaik boleh. Persoalannya, apa tindakan pihak kerajaan dalam isu ini? Para pesawah tidak ada masalah untuk merehatkan tanah semusim atau 2 musim. Merehatkan tanah semusim atau 2 musim. Dengan syarat kerajaan kena bagi pampasan kepada pesawah yang tidak menanam padi dengan kadar pampasan yang munasabah. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan diberi peruntukan begitu besar bagi tujuan pembangunan pendidikan, termasuk infrastrukturnya. Namun Parit Bunta dan rakyat Parit Bunta tertanya-tanya apa jadi dengan pembinaan sekolah baharu 36 bilik darjah dan lain kemudahan di SMK Pelangi Perdana. Ini adalah projek tahun 2017 dalam RMK 11 dengan kos 50 juta lebih. Dulu terkendala kerana PKP. Setelah berakhir PKP, projek tersebut dijadualkan semula dan dijangka siap 15 Jun 2024. Tapi sehingga sekarang tidak nampak pun projek itu berjalan secara progresif. Ikut laporan, penentuan tapak di report selesai. Pengambilan tanah juga selesai. Projek reef juga selesai. Dan reka bentuk juga selesai. Tetapi mengapa sehingga sekarang, dari sejak tahun 2018, pencapaian fizikal cuma 26%, kemajuan kewangan pula 24%. Seolah tidak ada pencapaian langsung. Dalam respon pada sidang yang lepas, Wabil Menteri yang Parlimennya bersepadan dengan Parit Bunta katanya nak pantau dan pastikan projek tersebut akan berjalan mengikut jadual. Sejauh mana pemantauan yang dibuat? Apa permasalahan yang sebenar? Kalau berpunca tata kelola yang tidak betul, sila ambil tindakan. Kalau berpunca dari kontraktor, juga sila ambil tindakan. Terminate kontraktor ini dan lantik kontraktor yang baru. Parit Bunta juga sering dilanda banjir dan juga ribut. Tetapi tidaklah separah banjir di tempat-tempat yang lain sehingga berpindah ke pusat perpindahan banjir. Banjir di Parit Bunta adalah banjir kilat bila berlaku hujan lebat yang berterusan. Sangat kerap berlaku. Baru-baru ini berlaku banjir yang melibatkan beberapa kawasan perumahan di bandar Parit Bunta dan juga rumah kedai. Justru itu, apakah tindakan kerajaan terhadap BBT dalam mengurus penyelenggaraan parit dan longkang yang sumban keadaan bentuk bumi, tanah dan longkang atau parit yang tidak terus? Ini menjadi penyebab utama berlaku banjir kilat. Rumah-rumah kedai, beberapa buah bank juga dilanda banjir kilat sehingga menyusahkan rakyat. Akhir sekali, Tan Sri Yang Bertua, sehingga sekarang lesen sampan masih lagi dibuka. Ramai anak muda ingin menangkap ikan tanpa gangguan kerana ketiadaan lesen. Sedangkan mereka adalah anak muda yang bergantung pendapatan hasil dari tangkapan laut. Sebahagiannya adalah anak-anak nelayan yang bapa mereka sudah berumur, tidak mampu turun ke laut, tetapi lesen orang lain tidak boleh digunakan oleh orang lain walaupun anak sendiri. Atas keperluan ini, mohon lesen menangkap ikan yang dibukukan ditarik balik supaya anak-anak muda mempunyai lesen yang sah menangkap ikan di lautan.
Akhir sekali, saya juga ingin ambil kesempatan menyokong apa sahaja usaha-usaha daripada mana pihak termasuk kerajaan dalam memperjuangkan nasib umat Islam di Palestin, di Gaza yang dizalimi oleh Zionis Israel laknatullah. Mereka sudah lama menderita akibat pembantaian yang tidak bertamadan oleh rejim Israel laknatullah. Kerajaan wajib bertegas dalam membela nasib umat Islam, termasuk tidak lagi berurusan dengan BlackRock yang jelas memegang senjata kepada Israel untuk membunuh umat Islam Palestin. Terima kasih, mohon menyokong.